Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dalam reka bentuk teknologi tingkatan 2. Okey, semua bab yang kita dah belajar bermula daripada bab 1 hari itu sampailah last sekali hari itu kita belajar bab reka bentuk makanan. 2.6 tu reka bentuk makanan. Ini dah habis dah, kita dah buat dah. Langkah paling latihan pun kita dah buat dah. Okey. Jadi hari ini cikgu nak buat ulang kaji bab 2.2 iaitu reka bentuk mekanikal. Okay, mari kita teruskan ulang kaji bab reka bentuk mekanikal. Okay. Jangan lupa isi borang kehadiran nanti cikgu dalam Google Meet ni kadang-kadang dia tak keluar nama tu. Isi dalam borang kehadiran jadi cikgu tahu nanti untuk cikgu send kepada cikgu Zakaria KM kita kehadiran ni. Teruskan. Bab yang kedua ni iaitu reka bentuk mekanikal. Okay, reka bentuk mekanikal. Okay. Nampak tak reka bentuk mekanikal? Suara cikgu dengar tak? Nampak tak dia punya reka bentuk mekanikal? Cikgu cuma nak buat ulang kaji saja. Okay, dalam reka bentuk mekanikal ni kita dah baca dah sebelum ni. Okay. Dulu ni kita dah baca mengenai komponen-komponen mekanikal, menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih, menghasilkan lakaran 3D, bentuk gadget menggunakan komponen sistem mekanikal, menganalisis kesesuaian komponen, membuat rumusan kekuatan dan kelemahan sistem mekanikal, membina gadget mekanikal berfungsi, memberi cadangan untuk penambahbaikan kepada sistem berdasarkan pandangan pelajar. Okay. Ni kita punya reka bentuk mekanikal lah. Kalau kita mau belajar dalam reka bentuk mekanikal ni ialah bahan-bahan ataupun bergerak yang dipanggil sebagai pergerakan, benda-benda yang bergerak. Okay. Mekanikal ni dia menggunakan tenaga mekanikal manusia dalam melakukan satu pekerjaan. Contohnya basikal ni. Okay. Contoh basikal diberi sini dia menggunakan alat-alat seperti ni. Dia punya benda-benda ni supaya basikal yang kita gunakan ni dia ringan, senang bergerak dan juga laju dan kita tidak perlu menggunakan tenaga yang banyak untuk menggerakkan basikal. Okay, basikal ni dia ada banyak dia punya fungsi dia sampai ke satu tahap dia punya basikal ni kita boleh angkat dengan menggunakan satu jari. Dia ringan, boleh dibawa, dia boleh lipat sekarang. Dan boleh dibawa ke mana-mana. Dia tak perlu lagi kita letak basikal tu di atas kenderaan kita yang nak bawa basikal tu, cuma kita lipat dan masukkan dalam bonet. Ini yang rekaan-rekaan yang terbaru. Okey. Apakah yang dikatakan sebagai komponen mekanikal? Okey, komponen-komponen yang telah diprogramkan menghasilkan satu reka bentuk sistem secara berasingan ataupun secara gabungan. Jadi sistem mekanikal yang paling ringkas menggunakan sekurang-kurangnya dua jenis komponen mekanikal. Jadi kita belajar dulu ni, okay, komponen-komponen mekanikal ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Yang pertama sekali gear, itu rantai, pautan ataupun linkage.
kemudian bindu, bindu, kemudian tuil ataupun tuas, alas berbola, bearing, takal, gelonsor, kita ulang kaji balik, tali sawat ataupun belting, kunci engkol, kunci sesondol. Okay. Yang biasa kita banyak guna di sini ialah seperti rantai, gear, pautan ni, tuil, bearing banyak guna, tali sawat, kisar gelonsor, semua ni kita gunakan. Tetapi untuk menggabungkan, kita kena ada dua komponen mechanical, mesti ada semua komponen tu. Jadi kalau kamu tengok sini, gear, rantai, pautan, tuas, bindu, galas berbola, takal, gelonsor, tali sawat, aci sesondol, aci engkol. Ini merupakan jenis-jenis ataupun komponen-komponen yang ada dalam sistem mekanikal ni. Okay. Jadi kalau kamu dikendaki menyatakan apakah komponen-komponen yang ada dalam mekanikal, kamu dah boleh nyatakan ada 11 di sini lah. Ada 11. Okay, seterusnya, kita ada gear. Ini namakan sebagai gear. Terdapat berbagai jenis gear, iaitu gear serong, gear taji, gear hilik, gear tulang iring, gear rak, pinan, gear meter, gear skru, gear dalam, gear serong, pilin dan gear berlitan. Setiap gear ini mempunyai fungsi yang berbeza dari satu sama lain. Ini jenis-jenis gear yang digunakan dalam sistem mekanikal. Gear serong, gear taji, gear hilik, gear tulang iring, gear rak, gear meter, gear skru, gear dalam, gear serong piling, gear belitan dan macam-macam. Ini di antara jenis-jenis gear. Sekarang ni dia ada tambah lagi, mungkin ada penambahan lagi jenis-jenis gear. Lepas tu dia punya linkage ataupun pautan yang digunakan untuk maut pintu supaya pintu tertutup. Pintu, okey. Tuil ataupun tuas digunakan pada layar, sorong, stapler. Kelas 1 maksudnya macam ni. Dia punya fulcrum ni sangga dia berada di tengah. Kelas 2 dia punya sangga dia berada di part. Kalau kelas 3 fulcrum ni sangga ni dia berada di bahagian hujung. Hujung pula. Belah kiri pula. Ni kelas 1 sangga duduk di tengah. Kelas 2 sangga duduk di hujung. Kelas 3 sangga duduk berhampiran dengan kita. Pengguna. Okey. Kemudian kita ada puli, takal. Takal ni biasa kita gunakan kalau kamu pergi ke pusat kurikulum. Takal ni kita gunakan untuk buat selling. Tali sawat, belting kita gunakan pada kenderaan kita. Kenderaan kita macam motor pun ada, kenderaan dalam kereta pun ada. Aci sesondol digunakan dalam enjin, dalam jak enjin tu. Aci engkol pun dalam jak enjin. Gelonsor menggunakan geser, menggunakan setiap komponen. Contohnya yang mudah sekali ialah seperti mana kamu nak tolak pintu sliding door. Kemudian kita ada galas berbola, bearing, boleh juga digunakan untuk menggerakkan sesuatu benda lah, kalau apapun ni dia melakukan pergerakan. Pindu ni mencengkam mata gerunji. Kalau kita beli kita punya macam benda panggil sebagai grill, kat depan grill tu kita ada bindu, iaitu dia nak kita ketatkan dan boleh longgarkan. Kita ketat untuk nak cengkam mata gerudi, kita longgarkan untuk nak buang mata gerudi. Ini banyak digunakan pada grill. Boleh tengok dalam Shopee ni banyak dia punya alat-alat grill ni. Dia menggunakan bindu. Okey, rantai biasa digunakan pada basikal, motor. Okey.
kereta pun digunakan untuk timing chain, kereta-kereta yang modern sekarang tak guna belting lah, guna ni rantai lah. Okey. Kemudian bagaimana sistem mekanik berfungsi pada produk yang dipilih. Okey. Contohnya seperti handle. Okey, handle mengawal haluan basikal sama ada ke kiri atau ke kanan. Dia ada pergerakan di sini, sistem mekanikalnya. Brake, tempat brake ni pergerakan, ada pergerakan di sini tu sistem mekanikal. Pedal, ada pergerakan di sini. Kita nak menggerakkan rantai ni. Okay, lepas tu roda pun ada sistem mekanikal lakunya pergerakan. Okey, lepas tu kita dulu belajar bagaimana nak melakar. Okay, ada ni cara melakar, tak kira lah nak melakar apa pun kita buat. Menganalisis kesesuaian komponen digunakan untuk membina gadget. Lakaran idea, maksudnya apa benda yang kita nak buat ni, gadget ni, tak kira lah apa pun kita ambil daripada idea kita, buat dan kita lakarkan dalam bentuk 3 dimensi. Okey, reka bentuk tak kira apalah. Okey, lakaran akhir komponen, reka bentuk komponen jadi bahan, kedudukan pemasangan dan juga kemasan dia. Okey. Kalau kita dah buat, contohnya badan lampu ataupun bateri terdapat di bahagian dalam. Ini dia buat apa? Dia buat pemegang lampu, pengunci pemegang lampu. Okey. Ini contoh badan lampu bateri terdapat di bahagian dalam. Okey. Pemegang lampu. Okey, ini kunci pemegang lampu. Okey, yang ni kita nak pasang lampu di mana? Tapi kita nak pasang pada torchlight ni pada basikal kita. Kita tengok dia sistem mekanikal dia, pautan dia. Pemegang lampu. Okay, pemegang lampu ni sistem pergerakan dia ada. Sini pun ada. Di sini kunci pemegang lampu ni pun ada di sini. Okey, di bahagian ni. Ni bahagian ini pun bahagian mekanikal. Ini dinamakan sebagai bahagian mekanikal. Okey, pengunci pemegang lampu, tuas dia mengambil masa yang singkat dipasang dan ditanggalkan, boleh terbuka, dipasang dan kemas. Badan lampu, okey, badan lampu menggunakan sistem gelansar. Maksudnya boleh tolak ke depan, boleh tolak ke belakang. Okey, ini contoh dia punya design. Okey, bentuk sistem mekanikal yang digunakan. Yang ni dia gunakan tempat letak di handle ni, okay, dia gunakan sistem gelansar. Bukan sistem gelansar, dia gunakan tuas, jenis tuas, iaitu kita tarik button bawah ni, dia akan ketat, dia akan mengetatkan pegangan pada handle. Jadi kita tak bergerak lagi, kuat. Okey, itu di antara contoh-contoh daripada cipta. Okey, lepas tu kita dah belajar dah membina gadget mekanikal berfungsi. Gadget lampu basikal ni, tengok dia punya cara-cara nak buat ni. Brief bersama pelanggan ni, kita kena buat borang kerja selidik, lakaran awak, lakaran idea, sesi untuk nak kritik kita punya hasil rekaan kita macam mana nak buat lakaran akhir, kesan kerja, media komponen, lepas tu penghasilan komponen, yang pemasangan komponen, perusahaan, pelanggan, dan lagi pemasangan komponen, pengujian, kemasan akhir, selesai, gadget lampu basikal disiapkan. Ini contoh di mana kita nak apa? Nak buat gadget ataupun nak buat cipta ni, dia punya carta alih proses nak bina lampu basikal. Okay. Membuat lakaran. Okay, contoh tengok lakaran. Buat ni lakaran. Lampu basikal ada beberapa komponen. Satu, bateri dia, lepas tu penutup lampu, mentol dia, cermin, 1, 2, 3, 4 dah. 5, cengkaman, pencengkam, letak di handle. 6, 2, 3, 4, 5. 5 dia punya detail dia. 5 komponen dia, 5 dia punya pecahan. Okey. Okey, komponen dia, lepas kita kena rekod cari benda tu. Okey ni. Nah, sekali kita check kita punya produk kita. Buat bagi cantik, check tengok.
nyala ke tak. Nah, ini contoh lah. Last sekali kita hasilkan kita punya produk kita dalam keadaan bila kita dipasang pada basikal tersebut secara automatik ya. Secara automatik ya. Switch dia tu kita boleh buat ada dua keadaan. Satu switch tu berdasarkan kepada sensor. Kalau cikgu boleh upgrade kan dia punya sensor tu. Bila siang dia padam, bila malam saja dia akan menyala. Kita tak gunakan bateri itu, kita ganti dengan solar. Bateri kita ganti dengan solar. Lepas tu dia punya switch kita ganti dengan sensor. Di mana sensor tu dia kena pasti waktu dia detect matahari, dia detect panas matahari, dia detect cahaya matahari, dia boleh padamkan dia punya lampu. Kalau malam dia tak boleh detect cahaya, dia tak boleh detect kepanasan, dia tak boleh detect haba, maka lampu akan nyala. Jadi kita boleh buat penambahbaikan gunakan sistem yang terkini. Dekat kita yang terkini iaitu menggunakan solar dan juga sensor. Dari segi haba ataupun segi cahaya. Itu kita boleh buat penambahbaikan. Okay, lepas tu yang di bahagian bawah tu dari segi itu tu okey dah. Yang tu saja kita buat penambahbaikan. Kita try test tengok kat react kita. Sama ada dia berfungsi atau tidak. Ini contoh-contoh untuk reka cipta, untuk pembuatan ataupun untuk kita nak menghasilkan satu reka bentuk mekanikal yang menggunakan komponen-komponen yang diberikan, yang disenaraikan. Okey. Okey. Lakaran itu berdasarkan kreativiti masing-masing. Sama ada kamu nak lakar secara 3 dimensi ataupun 2 dimensi. Asalkan orang yang melihat itu faham. Inilah bentuk-bentuk yang keadaan kamu dan kamu senaraikan dia punya kelebihan-kelebihan laku tersebut. Okay. Ada soalan tak nak tanya tentang bentuk mekanikal? Ada tak nak tanya? Kalau tak ada soalan, ini dia punya sinopsis cikgu nak terangkan dulu dia punya bentuk. Yang pentingnya kamu jawab soalan. Okay. Nanti cikgu bagi Google Form kat kamu. Kamu jawab soalan di dalam buku kerja. Kemudian kamu snap gambar daripada buku kerja soalan. Bukan surat apa-apa, kemudian surat apa-apa, dia cikgu beritahu dalam buku tu. Lepas tu kamu hantar. Boleh? Boleh tak? Buat dalam masa ni lah. Allah pukul 11, tak 11.30 lah. Lagi dalam masa setengah jam, pukul 12, 12.30 kamu hantar dia punya latihan dalam buku kerja ada. Boleh? Amira? Oh, Amira. Amira? Ya, cikgu. Boleh tak? Lagi cikgu hantar punya borang untuk Google Form untuk kamu upload kerja kamu daripada buku kerja. Okey. Okey, rujuk dalam WhatsApp group sekali lagi cikgu hantar. Lia? Oh, Lia. Lia. Anis? Alia ya. Anis, lagi cikgu hantar lah. Buat latihan dalam Google Form. Okey, kalau tak ada apa-apa, lagi tunggu check tengok dia punya Google Form tu dalam WhatsApp group lah. Okey, kalau tak ada apa-apa itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.